Oke, selamat malam. Kami dari grup Nakib. Kami akan membuat interview tentang adat kebudayaan di Sabah dan Sarawak. Oke, kita persilakan Sebastian Anak Saka untuk di soal sendiri. Oke, sila perkenalkan diri. Oke, nama saya Sebastian Anak Saka. Saya dari Departemen ITH. Saya asal daripada Bintulu, Sarawak. Oke, soalan pertama. Apakah pantang larang makanan masyarakat Sarawak? Pantang Dari bangsa. kalau Iban, pantang larang untuk kami adalah ada serta yang tidak boleh makan kijang. Kijang. Oh, rusa macam rusa tu. Macam rusa. Okey. Selain tu? Selain itu ada juga yang kami tidak boleh makan buaya. Oh, buaya. Okey. Soalan kedua, okey. Apakah penterjemahan budaya Sarawak melalui hidangan tradisi? Maksudnya kau hidang makanan ni, kau susun begini-begini, dia ada maksud tersendiri. Biasanya kalau kaum kami biasanya susun makanan tu cantiklah kemas untuk tamu. Dia maksudnya kami mengalu-alukanlah kedatangan. Oh, okey, faham. Okey, seterusnya, adakah terdapat masyarakat Sarawak yang mengamalkan perubatan tradisional di sana? Yang perubatan tradisional diorang masih amalkan? Menurut saya ada segelintir masyarakat masih mengamalkan, sebab bagi mereka perubatan tradisional itu macam berhasil buat mereka, macam bagi manfaat lah untuk mereka bagi perubatan Moden. Okey, boleh faham. Apakah petua dan pantang larang tradisional dalam masyarakat Sarawak? Benda yang dilarang bagi contoh macam suku Iban kan? Apa yang pantang larang bagi kamu? Selalunya pantang larang untuk kaum Iban, kami tidak boleh macam bersiul waktu malam. Bersiul? Macam Bersiul? Oh, kenapa? Macam menurut kami macam ianya Membawa macam malam. mau manggil sesuatu. Oh, ini pernah dengar. Ya macam orang tua je tak boleh bersiul sebab dia mungkin memanggil hantu dan sebagainya kan. Okey, faham. Okey, last. Apakah adat semasa mengandung dan terpantang selepas bersalin bagi masyarakat Sarawak? Adat untuk mengandung menurut kami biasanya kalau kami mereka tidak disarankan buat kerja berat lah. Okey. Supaya tidak menjejaskan kesihatan bayi. Oh. Dia selepas bayi itu lahir, diorang akan adakan apa sempena menyambut bayi? Okay. Kalau macam kehidupan, selepas bayi itu lahir, kami akan bawa bayi itu ke tepi sungai. Lepas tu kami akan mengadakan satu upacara lah. Lepas tu satu das dimakan senapang akan dilakukan untuk Satu das. Oh, untuk bayi lelaki. okey. Ini soalan berdasarkan luar dari apa? Soalan ni, apakah perbezaan budaya Sarawak dan budaya di Semenanjung yang kau nampak beza selama kau berada di sini? Bagi saya macam tidaklah banyak sangat perubahan, sebab Apa yang kau nampak perbezaan? bagi saya dari segi macam mereka punya ramah tamah macam tu. Mereka ada certain yang ramah, ada certain tidak. Kalau di Sarawak macam kalau tidak tegur pun mereka akan tegur kan. Walaupun even though mereka macam tak ada, Dia pun tak kenal, orang akan tegur. Okey, faham. Okey, terima kasih untuk interviewnya. Okey, itu saja untuk Sebastian Anak Saka.
Terima kasih. Seterusnya kita akan temu bual bersama Beth. Sila kenalkan diri anda. Nama saya Betlini. Saya berasal daripada Sarawak, Kuching. Soalan pertama, apakah pantang makanan masyarakat kaum anda? Pantang larang dalam masyarakat kaum saya itu kaum Bidayo. Pantang larang semasa kematian. Pada waktu malam, seorang wakil ditugaskan untuk menjaga keranda. Mereka akan ke tanah perkuburan untuk kemudian pengebumian selepas 7 hari. Setelah semua ahli keluarga sudah sampai ke rumah keluarga si mati. Dalam 7 hari tersebut, mereka akan bersemayam dan menutup televisyen dan menutup cermin dengan kain. Difahamkan juga beberapa keluarga memilih untuk mengadakan sesi tersebut selama 3 hari baru pemakaman dimulaikan. Kiranya simpan dulu lah. Sebab dia nak semua ahli keluarga sampai. Kebanyakan memang kami akan macam itulah, sebab kadang-kadang yang si mati ni belum sempat untuk melihat wajah-wajah cucu dia ke anak dia ke, jadi dia tunggu sampai semua sampai baru penguburan dibuat. Selain itu, pantang larang di rumah panjang. Pantang larang sebelum memasuki rumah panjang, para tetamu seharusnya berkunjung dan memohon kebenaran daripada ketua rumah panjang terlebih dahulu sebagai satu penghormatan sebelum memasuki ke rumah orang. Para tetamu juga ataupun bagi mereka yang mempunyai kenalan, mereka boleh terus menemui kenalan mereka dan terus terpulang kepada kenalan tersebut untuk memperkenalkan mereka kepada ketua rumah panjang ataupun ahli-ahli keluarga di rumah panjang tersebut, supaya mereka dikenali dan macam dianggap dia itu hormat dengan adat kami di sana. Dan lebih penting, mereka tidak langgar peraturan di sana. Sebagai contoh, macam kalau duduk di dalam rumah panjang, mereka tidak sama sekali duduk berlunjur kaki, kerana itu menunjukkan rasa kurang sopan terhadap ketua rumah. Baik, saya nak tanya satu soalan boleh? Boleh? Rumah panjang tu still ada lagi ke? Sekarang masih ada lagi, tapi dia di area location di area Iban lah. Kalau kamu orang kenal student yang bernama Sebastian Aksaka, dia kan orang Iban. Mereka still ada rumah panjang lagi. Okey. Selain tu, dalam satu rumah panjang tu, dalam tu ada satu keluarga ke ataupun campur-campur keluarga dalam tu? Dalam satu rumah panjang tu mereka bercampur. Sebab kalau tengok masuk je rumah panjang tu ada banyak pintu kan, mesti kamu orang macam ni bilik ke, tapi tidak. Kalau setiap pintu tu adalah satu ahli keluarga. Dalam satu rumah panjang tu mereka bercampur. So satu bilik tu satu keluarga lah? Satu bilik tu satu keluarga. Maksudnya satu bilik tu adalah satu rumah. Oh, besar lah bilik tu. Kalau kamu orang nampak masuk tu kan, kamu orang imagine macam kecilnya, tapi bukan. Kalau kamu orang masuk memang besar dalam tu. So dia ada lagi ruang dalam. Seterusnya, adakah terdapat kaum anda yang mengamalkan perubatan tradisi di sana? Ya, ada. Seperti apa? Perubatan tradisional seperti urutan. Contohnya macam nenek saya lah, tapi dia bukan keluarga yang terdekat. Nenek saya ni dia mengamalkan urutan tradisional yang menggunakan minyak ataupun bahan-bahan semula jadi yang dicari di dalam hutan. Yang ni untuk urutan orang yang badan sakit boleh, yang demam boleh, yang untuk mengandung pun boleh, dan sebagainya lah.
Soalan seterusnya, apakah hidangan tradisional di Sarawak mengikut kaum anda? Hidangan tradisi ataupun tradisional mengikut kaum saya iaitu kaum Bidayu adalah ayam panso. Ayam panso adalah salah satu yang paling digemari oleh semua kerana dari segi cara dia masak di dalam bulu yang kalau kamu orang masak lemang, masak di dalam bulu memang bau dia harum kan. Begitulah dengan ayam panso. Kalau masak dalam bulu memang dia akan mengeluarkan bau yang sangat harum. Sebab itu ramai yang kalau orang pergi kampung kami, dia akan tanya, ada yang pansu kah? Ada yang pansu kah? Jadi kami pun buatlah yang pansu untuk dia orang. Jadi dia akan bagi reaction yang sangat bagus untuk ayam pansu. Selain itu laksa Sarawak. Laksa Sarawak juga merupakan makanan tradisi di seluruh Sarawak. Ayam pansu itu sama dengan Malaysia, maksudnya Semenanjung kan? Kalau di Semenanjung saya tidak pasti, tapi kalau di Sarawak memang kebanyakan majoriti semua orang makanlah. Seterusnya, apakah adat semasa mengandung dan berpantang selepas bersalin bagi masyarakat Sarawak? Mengikut masyarakat Sarawak, semasa isteri mengandung, si suami tidak dibenarkan bekerja dengan menggunakan peralatan yang tajam kecuali jika perlu sahaja. Juga tidak dibenarkan untuk memakai benda-benda ataupun mempamerkan tingkah laku yang jahat ataupun tidak hormat orang, kerana jika pantang larang ini dilanggar, ia akan berlaku ataupun terkesan terhadap bayi dia. Contohnya lah, kalau si suami buat macam perkara yang tidak senonoh, nanti anak dia pun ikut benda yang sama. Lepas tu untuk si ibu mengandung pula tidak dibenarkan untuk menyentuh mayat ataupun ikut ke rumah yang ada orang meninggal, sebab dikhawatiri anak yang lahir akan mati pekak ataupun bisu. Ia juga pantang larang ibu mengandung tidak boleh makan makanan yang dia seperti bersambungan atau kembar, seperti pisang ataupun telur yang dalam satu biji telur tu ada dua. Dia tidak boleh makan sebab takut nanti anak dia jadi kembar. Soalan terakhir ialah, apakah adat perminangan dan perkahwinan bagi masyarakat Sarawak? Adakah sama adatnya dengan masyarakat Melayu atau berbeza sedikit? Mengikut tradisi kami kaum Bidayu, ada peminangan dan perkahwinan. Kami dilarang untuk berkahwin dengan sepupu sendiri kerana takut nanti anak yang akan dilahirkan cacat ataupun OKU. Majlis perkahwinan yang diadakan bergantung kepada ekonomi pengantin tersebutlah. Sekiranya ekonomi tidak stabil, pengantin boleh buat majlis secara biasa-biasa saja, sederhana. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya kami akan menemu ramah dish yang untuk budaya di Sabah pula. Okey, dish silakan. Okey, dish, boleh memperkenalkan diri dulu? Okey, nama saya Tiaridin Saridin dari program DPM 1, berasal dari Sabah. Okey, untuk soalan pertama, apakah batal larang makanan masyarakat yang berada di Sabah? Kalau makanan saya berusaha dari segi, sebab saya dilahirkan dalam agama, so pantang larang itu kami ikut lebih kepada agama kami lah. Kami tidak boleh contohnya kami tidak boleh makan seafood. Seafood yang kami boleh makan ikan, tapi ikan yang bersisik. Contoh, kalau macam binatang yang dua alam pun kami tidak boleh makan. Okey. Yang soalan yang kedua pula, apakah penterjemahan
budaya bagi masyarakat Sabah untuk hidangan tradisi? Maksudnya untuk sediakan satu hidangan tu ada maksud tersendiri ke atau sebaliknya? Okay, kalau tentang hidangan, kalau hidangan kami seperti biasa saja, kami akan hidangkan secara kemas dan tersusun lah untuk intinya apa tu cakap dia macam melambangkan kami kelas untuk orang tu makan makanan yang kami sediakan. Okey, untuk soalan ketiga, adakah terdapat masyarakat di Sabah yang masih mengamalkan perubatan tradisional? Tentang perubatan tradisional, ada certain yang masih mengamalkan dan ada yang dia lebih kepada modern lah. Sebab yang mengamalkan tradisional tu dia orang masih yang ke belakang. Masih mempercayai. Dorang masih mempercayai tentang itulah yang diajar oleh nenek moyang, so dorang masih teruskan contoh. Okey, faham. Itu soalan keempat kita. Apakah petua dan pantang larang dalam masyarakat di Sabah? Pantang larang tradisional lah. Okey, kalau pantang larang, kalau di tempat kami lah yang saya nampak pantang larang dia. Kalau yang untuk sekarang ni, kalau macam kita anak remaja, kita tidak boleh bawa perempuan. Kalau selagi kita dari ikatan yang sah, so kita tidak boleh bawa dia masuk kampung. Kalau tidak, dia akan didenda. Kalau kami di Sabah, dia kena panggil sagitlah, sagit macam denda macam. Bagus. Apakah adat semasa mengandung dan berpantang selepas bersalin bagi masyarakat di Sabah? Kalau di Sabah, pantang dia saya rasa sama saja. Perempuan yang mengandung ni dia tidak boleh terlampau bekerja dan tidak boleh terlampau duduk. So dia boleh buat kerja tapi jangan yang berat lah. Jangan terlalu aktif lah. Jangan terlalu aktif. Okay, itu soalan terakhir. Apakah adat perminangan dan perkahwinan bagi masyarakat di Sabah? Adakah adatnya sama dengan masyarakat Melayu di sini atau berbeza? Kalau pasal adat peminangan ni saya tidak berapa pasti. Tapi yang saya tahu di Sabah, kalau dia meminang, orang tua akan datang berisik sebelum meminang. So kalau macam bisikan itu diterima, rombongan lelaki akan datanglah untuk masuk meminang. Macam itu. Ini tak terlalu jauh lah beza dengan tidak terlalu ni lah. jauh beza dia lah. Okey, itu saja daripada saya untuk muramah ini. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya kita akan menanyakan soalan temu bual kepada Olga. Okey, Olga dipersilakan. Saya dari Sabah, hai. Dan suku kaum saya ialah orang Kadazan. Okey, kita akan menanyakan tentang soalan apakah pantang larang makanan masyarakat di Sabah? Pantang larang makanan untuk masyarakat Sabah bagi kanak-kanak tidak boleh makan kaki ayam. Nanti tulisan macam cakar ayam. Macam tu. Okay. Itu daripada ayah daripada nenek-nenek ke ataupun zaman-zaman terdahulu? Dari nenek-nenek lah. Okey. Seterusnya soalan kita akan menanya kepada Olga, apakah penterjemahan budaya Sabah melalui hidangan tradisi sana? First kali untuk hidangan tradisi iaitu jeruk bambangan. Rasa dia seperti mangga, ada masam dan manis. Untuk hidangan tradisi yang seterusnya iaitu tuhau. Dia adalah sejenis halia hutan. Dan last kali hinava, isi ikan yang dimasak dipera dengan limau. Olga pernah rasa ke semua hidangan tradisi di sana? Pernah. Actually, my favorite ialah hinava. Okey. Okey, seterusnya kita akan nanyakan apakah petua dan pantang larang tradisional dalam masyarakat Sabah? Bagi petua kaum Kadazan, orang yang sudah bertunang tidak boleh duduk dekat tangga. Nanti putus tunang. Macam tu. Okey. Lagi? Selain itu juga, orang tua-tua cakap tidak boleh tiup kelip-kelip. Nanti gigi itu hilang. Seterusnya, adakah terdapat masyarakat Sabah yang mengamalkan perubatan tradisional di sana? Masih ada lagi bagi sesetengah kaum seperti kaum dusun. Mereka menggunakan daun-daun hasil hutan, yaitu daun tawawo, daun wonot untuk merawat penyakit seperti penyakit kulit, luka atau bernanah,
sakit dalam seperti demam dan gatal-gatal dekat badan. Seterusnya, apakah ada semasa mengandung dan berpantang selepas bersalin bagi masyarakat Sabah? Untuk wanita yang sedang hamil, tidak boleh mengejek orang kurang upaya, nanti anak terikut jadi OKU. Seterusnya, untuk wanita yang sudah bersalin, tidak boleh ziarah orang meninggal, nanti makhluk halus akan ikut. Apa tuh? Cek aja. Cek aja apa? Kurang cakap. Oke. Tidak tahu. Oke. Perkenalkan diri. Oke, nama saya Feridin dari program di TEM 1 berasal dari Sabah. Soalan pertama. Kapukan. Apakah Sama-sama.